Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon class. Kita berjumpa sekali lagi untuk your tutorial lesson. I would like to continue with still enantiomers, di mana hari ini kita akan tengok guys macam mana kita nak draw a pair of enantiomers. So here I am going to use this compound 2-butanol class 2-butanol, ataupun kalau kita lukiskan dia punya condensed structure CH3 CH2, kita ada CH, kita ada OH CH3. Okay kelas, ni saya nak sentuh sikit sebab saya tengok masa yang buat assignment tu kan masih ramai lagi yang salah melukis condensed structure. Okay guys, ingat bila kita lukis condensed structure, yang pertama kena ingat tau kelas, sekiranya kalau melibatkan cyclic structure, guys, cyclic structure, kalau you guys lukis skeletal, dia berbentuk cyclic, so condensed structure juga dia mesti cyclic. Tahu, dia mesti cyclic juga. Dia tak boleh kalau skeletal tu, katalah macam ni contohnya kan. Katakanlah guys, kita ada ini. Apa ni? Katakanlah kita ada suatu cyclopentane. So this is the skeletal structure. Tapi bila you guys buat condensed structure, you guys tak boleh jadikan dia macam ni. Guys, nampak tak? Ini dengan ini bukan compound yang sama. Ini cyclopentane. Ini adalah pentane. Guys, kalau kita tengok pun, dia punya bilangan hidrogen dia tak sama. Even dia punya general formula pun tak sama. Kalau alkane, dia adalah CN H2N plus 2. Tapi kalau cycloalkane, dia adalah CN H2N. So that's why guys, cyclopentane dengan pentane adalah two different compounds. Dia bukan compound yang sama. Sedangkan bila kita melukis structural formula, sama ada you guys lukis skeletal ataupun condensed ataupun apa, expanded structure kan. So itu adalah cara untuk kita lukis compound yang sama tetapi berbeza cara kita melukis. Jadi katakanlah kalau you guys nak melukis cyclopentane dalam bentuk condensed kan, macam mana kita nak buat? Still kita kena kekalkan bentuk ring ini guys. So ring itu mestilah ada 5 members, 5-membered ring, bentuk pentagon. Okay, cuma kalau you guys nak jadikan dia sebagai condensed, kita tak tunjukkan apa? Kita tak tunjukkan bonding antara karbon dengan hidrogen. Itu kalau rantai lurus, straight chain. Tapi kalau dia membentuk ring, tetap kita kena tunjuk kelas. Kita kena tunjuk ikatan tu yang berbentuk gelang. So yang kita tak tunjuk dekat mana ni? CH2, CH2, CH2. Like this. Nampak tak kelas? So ini barulah kedua-dua ini represent the same compound. Ini pun cyclopentane, ini pun cyclopentane. Cuma ini dalam bentuk skeletal. Ini dalam bentuk condensed structure. Okay kelas dan saya harap lepas ni dah tak ada lagi lah. Okay, yang masih keliru sebab tu saya minta you all tunjukkan saya dulu. So at least bila saya dah tengok you punya form dulu, ada saya comment, at least you guys akan learn something from there. Dan saya suka you buat kesalahan ini sekarang. Sebab apa, kalau you guys buat kesalahan ini sekarang, kita boleh betulkan daripada awal. Jangan nanti salah masa exam. Nampak tak kelas? Okay, jadi itu yang penting tu you guys kena alert tentang benda ni. Okay, sebab saya ada jumpa lah a few lah, tak ramai tapi adalah beberapa di mana bila suruh lukis condensed dengan skeletal, dia memberikan dua structure yang berbeza. Maksud saya structure berbeza tu merujuk kepada dua compound yang berbeza. Sedangkan struktur berbeza tetapi sepatutnya merujuk kepada compound yang sama. Okay kelas I hope tak ada lagi lah kesalahan yang macam ni. Dan satu lagi kelas, jangan lupa label jangan lupa label. Kadang saya jumpa ada some of you, dia tak labelkan mana satu expanded, mana satu skeletal, mana satu condensed. You guys kena labelkan which one is which. Okay, kalau tak jangan you bagi pemeriksa yang pilih. Biar you yang tentukan. Okay kelas alright, itu sedikit lah. Okay, so kalau kita back to this compound guys, so ini kita ada 2-butanol. Okay, you guys perhatikan cara saya melukis condensed structure ni. Nampak tak ada OH ni guys?
saya letakkan dalam kurungan kan. So ini, kalau you guys nak buat macam ni, you guys juga boleh buat satu branch dekat bawah, you guys letak OH kat sini. So ini pun still condensed structure juga kelas. Boleh juga. Kan it's up to you lah, sama je. Ataupun kalau you guys tak nak, boleh buat macam tadi lah. Kita letak dalam kurungan, like this, CH3. Ini maksud dia apa? Maksud dia, this hydroxyl is bonded to this carbon. Okay, everyone Right. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok daripada 2-butanol ni kelas, apa kita akan dapati? Kita akan dapati 2-butanol ada satu chiral carbon. Okay. Dan saya rasa saya dah explainkan pada you all kan. Macam mana kita labelkan chiral carbon, kita kena labelkan gunakan simbol asterisk. Ni guys, asterisk ni. Sebab dalam you punya assignment tu pun, saya jumpa ada contohnya katakanlah ini chiral carbon A, B, katakanlah ini E, ini F. Katakanlah ini chiral carbon, ada yang buat macam ni. Dia circle, lepas tu dia buat macam ni. Chiral carbon. So tak perlu kelas, tak perlu you buat macam ni. Saya dah bagi tahu dah kan. Satu simbol sahaja yang kita gunakan untuk nak labelkan chiral carbon, kita guna this symbol. Asterisk ni guys. Ini sahaja. Jangan pergi letak hashtag pula. Ni pun tak boleh. Kan? Mesti kena asterisk ni je. This is the one and only symbol yang kita gunakan untuk nak represent the presence of chiral carbon. Okay, kelas Jadi dalam case 2-butanol, ada satu kan chiral carbon. Dan kenapa this carbon is chiral? Kenapa? Sebab this carbon atom is bonded to 1, 2, 3, 4 different groups of atoms. Nampak tak? Ini dia bonded dengan hydrogen lain, methyl lain, hydroxyl lain, ethyl lain. Nampak tak guys? 4 yang berbeza. So that's why this carbon this carbon adalah chiral carbon. Ataupun ingat lagi tak apa nama lain dia? Chirality center. Maksudnya this compound ada chirality center. Ataupun this 2-butanol ada chiral carbon. So bila 2-butanol ada chiral carbon guys, maksudnya apa kelas? Maksudnya 2-butanol adalah suatu chiral molecule. Dia adalah suatu molekul yang chiral ataupun chiral compound. Jadi bila 2-butanol adalah chiral molecule, meaning that apa guys? Dia akan exist as a pair of enantiomers. Jadi dia akan ada sepasang enantiomers. So inilah dia yang kita nak tengok guys, macam mana kita nak melukis a pair of enantiomers. Okay, saya dah bagi tahu sebelum ni kan. To draw this enantiomers, kita kena guna apa? Kita akan gunakan 3D formula. Macam mana 3D formula? Ini kan yang guys dah diajar tu, like this. Last, kita akan gunakan this formula. Kita akan gunakan this formula Right. So sekarang ni kita cuba lukis. Jadi untuk 2-butanol, jadi you guys akan lukis lebih kurang macam ni lah. Okay. Ini pun saya dah bagi tahu sebelum ni Actually tak kisah ni guys. You guys nak letak apa dekat atas, apa dekat sebelah kanan, apa dekat depan, apa dekat belakang, tak kisah. It doesn't matter. Kan? Tak perlu nak gaduh-gaduh, mesti kena letak macam ni, macam tak perlu. Yang penting dekat sini kelas, apa? Yang penting mirror image dia mesti kena ikut molekul yang asal. Okay, cuma, kan saya dah bagi tahu sebelum ni kan, cuma biasanya menjadi amalan, apa tahu? Atom-atom yang bersaiz kecil kita akan letak di belakang. Sebab tu dia letak hidrogen dekat belakang. Guys faham kan maksud dash line ni? Merujuk kepada bonding itu, dia pointing ke belakang. Kalau screen you all tu, dia pointing ke belakang screen. Belakang dan ke bawah. Itu maksud this dash line. Ini kelas. Okay, faham Okay, and then yang bold ni, menunjuk apa? Menunjukkan bonding itu ke depan. Ke depan dan ke bawah. Kalau dekat screen you all tu, kalau kita sebalikkan di 3D kan, dia keluar daripada screen. Keluar daripada screen dan dia menunjukkan ke bawah. Itu maksud this bold line. Okay, dan normally, bonding yang keluar ke depan ni kelas, biasanya kita akan letakkan functional group.
Dalam kes ni functional group kita lah hydroxyl kan. Jadi kita akan letak hydroxyl kat depan. Okey, untuk yang lagi dua lagi ni kelas, yang garisan lurus saja ni, garisan halus ni, ini merujuk kepada these two bonds berada dekat mana? On the same plane with the screen. Sama satah dengan screen you all right now. Okey, maksudnya tiga-tiga atom ni, ini carbon dan juga ethyl ini kelas. So the three of this on the same plane, satah yang sama ataupun sama satah dengan you punya screen device yang you guna sekarang ni lah. Kalau you guna phone, sama dengan screen phone you lah. Ataupun laptop, sama dengan screen laptop you. Okay. Dan biasanya untuk this plane, kita akan letak alkyl. Alkyl kita akan letak dekat sama ada atas ataupun bawah. Okay, tak kisah. Tapi seperti mana saya dah bagi tahu tadi, tak semestinya you all kena buat macam ni. Andai kata kalau you all still, okay, contohnya kan, you guys letak OH dekat atas. Ataupun you guys letak H kat sini. Sini you guys letak CH3, sini you guys letak CH2, CH3. Salah ke? Jawapannya tak salah. Ini pun betul, ini pun betul. Yang penting yang saya beritahu tadi kan, yang penting apa? Yang penting mirror image dia. Mirror image dia mesti kena ikut objek yang asal. So in this case, katakanlah kalau inilah kita punya image yang asal kan. Jadi bila kita draw dia punya mirror image ataupun pasangan enantiomer dia, so dia akan jadi begini. Nampak tak kelas? Jadi sekarang ni kita tahu, katakanlah ini structure 1. Guys, so this is structure number 2. Jadi sekarang ni kita tahu, structure 1 and structure 2, so these two are stereoisomers. Maksudnya structure 1 adalah stereoisomer, structure 2 juga adalah stereoisomer. Tetapi apa hubungan di antara these two stereoisomers kelas? So these two stereoisomers adalah apa yang kita sebut sebagai a pair of enantiomers. Jadi ini kelas adalah a pair of enantiomers. Okay? So ingat tahu kelas ingat 1 dan 2 stereoisomer. Tapi apa hubungan antara dua ini? Kedua-dua ini adalah a pair of enantiomers. Saya ulang balik sekali lagi, ingat. Stereoisomers tak kisahlah diastereomers ke, enantiomers ke, sentiasa wujud secara sepasang. Contohnya macam diastereomers. Apa? Kita ada cis trans. Kan dia kan ada cis isomer, dia ada trans isomer. Sama juga dengan enantiomer. Enantiomer juga dia akan exist sebagai sepasang. Okay, kita akan ada left isomer dengan right isomer. Inilah dia structure 1 dan structure 2 ni kan. Guys, so itulah dia cara untuk kita melukis enantiomers. Okay, kita akan gunakan this so-called 3D formula ataupun wedge line formula. Okay, alright. Now, kita cuba tengok soalan tutorial you all. Okay. Guys, kita buat sama-sama Siapa yang belum buat, kita buat sekarang. Siapa yang dah buat, boleh check. Betul tak apa yang you all dah buat? Okay. Now guys, let's look at question number 3B. Okay, kita tengok soalan nombor 3B. Tutorial 11.3. Okay. Indicate the chiral carbon into bromobutane. Okay, dia dah bagi dah. Dia punya condensed structure. Okay. Using an asterisk. Nampak tak guys? This is the one and only symbol untuk chiral carbon yang kita kena gunakan. Okay, kelas. Ada tak chiral carbon dalam 2-bromobutane? Ada tak chiral carbon dalam 2-bromobutane? Okay, kita tengok satu persatu kelas Saya nak start daripada kiri ke kanan. Okay, kelas, saya nak tanya. Adakah this carbon chiral? No. Kenapa tidak? Sebab Why no? same hydrogen. Sebab dia terikat dengan 3 hidrogen yang sama. Tak boleh kan? Begitu juga dengan this carbon and this carbon. Jadi ketiga-tiga ni guys, bukan chiral carbon. Why? Because
dia bonded dengan ada lebih daripada 2 atom yang sama, in this case hydrogen atoms, terikat pada same carbon. Itu dah melanggar apa? Melanggar syarat untuk chirality center ataupun chiral carbon. Tapi kalau kita tengok pula pada this carbon, guys this carbon here, nampak tak guys? Dia terikat dengan apa? Satu, dia terikat dengan CH3, methyl. And then sebelah sini dia terikat dengan ini. Nampak tak? Ini apa? Ini methyl. Ini adalah ethyl. And then dia terikat dengan H. And then dia terikat dengan bromo, Br, bromin. Nampak tak? So this carbon bonded to 4 different groups of atoms. Nampak tak? 4 kumpulan atom yang berbeza. So that's why guys, this carbon adalah chiral carbon. Okay, dia macam ni kelas. Kalau you tak nampak, kalau susah nak tengok condensed structure macam ni kan, saya suggest cuba you expandkan the structure. Ataupun cuba kita kembangkan macam ni kelas. Kita lukiskan dalam bentuk expanded structure. Baru you nampak dengan jelas. Kan, jadi sekarang ni kita tahu, kan this carbon ni, nampak tak kelas? Dia terikat dengan apa? Nampak tak? Yang pertama, dia terikat dengan ini. Kan? And then second, dia terikat dengan hydrogen. Lepas tu dia terikat dengan ethyl. Dan dia terikat dengan bromin. So ini menunjukkan this carbon bonded to 4 different groups of atoms. Tak sama kan? Kan tak sama kan? So bila tak sama, so ini menunjukkan this carbon here adalah chiral carbon. And how do we label this chiral carbon? Kita labelkan gunakan simbol asterisk ni guys. Ingat hanya simbol ini sahaja yang dibenarkan untuk kita labelkan chiral carbon. Okay? So clear everyone Okay, sini untuk soalan nombor 3B. Kita tengok soalan yang seterusnya pula. Okay, soalan yang seterusnya, using a 3-dimensional formula. Apa 3-dimensional formula? Wedge dash wedge line tadi kelas ni, this formula. Ini formula ni tadi Dan kelas pastikan bila you guys gunakan this 3D formula ni, pastikan you punya drawing tu dia nampak tetrahedral Kadang-kadang ada student buat macam ni. Betul tak ni? Ini bukan tetrahedral ni kelas. So pastikan dia berbentuk tetrahedral. You guys ingat lagi kan tetrahedral yang kita pernah bincang sebelum ni kan last semester, kan dia berbentuk macam ni kan. Dia macam tripod stand tu kan, atau tripod stand kamera tu. Ini dia punya tiang, batang dia. Ini dia punya kaki dia 3 ni. Dan you guys letak kamera dekat atas ni kan. So dia macam ni. Dia mesti, shape dia mesti pastikan bila lukis, nampak dia punya tu berbentuk tetrahedral. Sebagai sp3 carbon kan, dia adalah tetrahedral arrangement kan Okay guys jadi pastikan bila you guys lukis 3D formula dia, pastikan dia nampak tetrahedral. Okay, jadi sekarang ni, kan dia nak kita tunjukkanlah enantiomers. Sebab apa sekarang kita tahu tadi compound dalam 3B tadi kan ada chiral carbon. So bila ada chiral carbon, dia akan wujud as a pair of enantiomers. Jadi macam mana sekarang ni kita nak tunjukkan this pair of enantiomers? So kita akan gunakan 3D formula. Okay, kelas nampak tak ni this compound tadi kan? So dia ada 4 yang berbeza tadi. So maksudnya inilah dia punya chiral carbon. So inilah chiral carbon tadi. Okay, seterusnya guys, kat mana kita nak letak kan? Macam seperti mana saya bagi tahu tadi, tak kisah mana-mana. Kata dalam contoh ini saya letak kat mana tahu? Okay, katalah CH3 ni saya letak dekat atas. Okay, ethyl ini saya letak dekat sebelah bawah. Dah saya beritahu kan, biasanya functional group kita letak dekat mana? Functional group kita letak dekat depan kan? Kita letak dekat depan. Dan hydrogen atom yang kecil kita letak dekat belakang. Ini yang biasanya dilakukan. Okay, seterusnya kelas, sebelum saya lukis enantiomers ni kan, ini hati-hati tahu kelas ni. Kenapa saya highlightkan ni? Dia macam ni tahu kelas. Saya tunjuk contoh katakanlah kalau you all lukis macam ni. Betul atau salah? Kelas, ni. Yang saya highlightkan ni kelas. Ni, here. Betul tak ni kalau you guys buat macam ni?
Boleh nampak tak dekat skrin? Nampak kan? Ni betul atau salah ni? Boleh tak bonding C ni tunjukkan kepada CH3? Sepatutnya bonding ni pergi dekat CH3 ke pergi dekat CH2? Kelas. Apa beza ni dengan dekat sini? Nampak tak? Okey. Dia macam ni. Kalau siapa yang buat macam ni, yang saya tunjukkan ni kan, yang sebelah kanan ni kelas, ini salah tau. Kenapa salah? Sebab kalau you guys nampak, you guys buat bonding pointing pada this carbon. This carbon, kalau you guys kembangkan struktur ni, CH3 dah berapa carbon dah berapa hidrogen dah guys? Dah 3 kan? Nampak tak? Dia dah terikat dengan 3 hidrogen. Lepas tu terikat pula dengan carbon ini. Lepas tu terikat pula dengan CH2. Kelas, ni dah berapa bonding ni? Dah berapa bonding? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ke carbon buat 5 bondings? Tak boleh kan? Carbon maximum bonds adalah 4 saja. Sebab tu bila you guys nak lukis structure ni, jangan simply you guys main lukis je. Kan? Always check. Kalau macam ni betul. Kenapa yang ni betul? Sebab bila C ni pointing pada CH2, betul lah kan kalau kita kembangkan, nampak CH2 ada 2 hidrogen. Lepas tu ikatan yang satu lagi ni, dia terikat dengan apa? Dia terikat dengan CH3. Apa tak total berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi berhati-hati kelas ni, kadang-kadang benda-benda yang small mistake macam ni, dia akan menjadikan structure you all salah. Okay? So be careful guys dengan bila kita melukis 3D structure ni. Pastikan pointing pada carbon yang betul. Jangan pula pergi pointing dekat CH3 macam ni. Ini salah. Okay, so dia mesti pergi pada carbon yang ada 2H ni. Okay kelas. Jadi ini, katalah juga lukis macam ni kan. Lepas tu kita buat apa? Kita lukiskan mirror image dia. Jadi bila mirror image, okay, katakanlah ini dia punya mirror. Okay, yang dotted line ni. And then kalau you guys lukiskan mirror image, so kelas, inilah dia mirror image dia. So therefore kelas, these two adalah apa? These two adalah a pair of enantiomers untuk this compound. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak tentang enantiomers? Anything guys you would like to ask me? Tak ada So semua jelas ke berkaitan dengan enantiomers ni? Okay, good. So kalau tak ada apa-apa, so kita teruskan kelas Okay, tapi kalau siapa yang masih lagi mungkin tak nak tanya sekarang, nak tanya lepas ni ke atau bila you free, tak apa nanti you tanya Okay. Right. So kita dah habis untuk soalan ini 3C. Seterusnya kelas kita move on. Right. Apakah karakteristik untuk suatu pasangan enantiomers? Guys, apa karakteristik dia? Okay, inilah dia. The 3 characteristics of a pair of enantiomers. Okay, yang pertama, ini pun kita dah bincang tadi kan, dan juga dalam lesson sebelum ni kan. Enantiomer, ingat, enantiomer ni dia always wujud sebagai sepasang. Ingat guys dia mesti wujud sebagai a pair of enantiomer. Okay, dan kita tahu syarat yang pertama enantiomer, kedua-dua enantiomer ni, pasangan enantiomer ni, kedua-dua mestilah chiral molecules. Apa maksud chiral molecules? Maksudnya have chiral carbon. Dia mesti kena ada chiral carbon. Itu karakteristik dia guys. Okay, and then apa lagi kelas? Okay, pasangan enantiomer dia akan mempunyai physical properties yang sama. Kenapa physical properties dia sama? Sebab connectivity dia sama. Yang beza cuma apa? Beza cuma susunan di dalam space yang berbeza. Sebab tu physical properties sama. Bila kita sebut physical properties ni, contohnya macam solubility, macam boiling point, melting point, itu semua sama. Yang lain apa guys? Yang beza adalah chemical properties. Chemical properties itu berbeza. Tapi kalau physical properties sama kelas. Tak apa, nanti kalau sempat saya akan cerita sikit pada you all sedikit sejarah tentang enantiomers ni. Macam manakah mulanya tercetus kesedaran kita ni, manusia ni, tentang kewujudan enantiomers. Sebelum ni tak pernah tahu kelas. Sebelum ni tak ada orang kisah pun tentang enantiomers ni. Tapi bila berlaku satu tragedi, bila sebut tragedi ni bukan something yang bagus lah.
Bukan something yang cerita happy ending story bukan. Okey, disebabkan satu tragedi itu, maka tercetuslah kesedaran manusia tentang kepentingan untuk kita tahu tentang enantiomers ni. Sebelum ni tak tahu kelas. Sebelum ni tak ada orang kisah pun tentang compound ini ada ke tak ada enantiomers. Tak ada pun orang kisah. Tapi disebabkan berlakunya satu tragedi, kadang untuk kita nak sedar ni, kena berlaku benda buruk dulu kan. Barulah wujudnya kesedaran tu. Janganlah kalau sempat saya cerita hari ni. Kalau tak sempat ni saya sambung dalam next lesson lah Okay. And then yang seterusnya kelas, ini satu lagi characteristic of enantiomers yang saya belum lagi cerita pada you all. Apa? Ingat guys, a pair of enantiomers, kedua-dua pasangan tu lah, dalam pasangan tu, dia mempunyai satu kebolehan ataupun satu ability yang kita sebut sebagai ini kelas. Ability to rotate the plane polarized light through ataupun in a polarimeter. Dan compound yang boleh rotate means dia boleh putarkan plane polarized light ni, kita katakan compound tersebut adalah optically active. Sebab kalau you guys masih ingat, nama lain bagi enantiomers apa? Optical isomers kan? Optical isomers. Kenapa dia dikenali sebagai optical isomers? Sebab inilah. Sebab dia mempunyai ability to rotate plane polarized light. Apa? Kejap lagi saya explain. Apa tu plane polarized light ni kan? Okay, lagi saya akan cerita pada you all. So guys, inilah dia 3 ciri ataupun 3 characteristics bagi suatu pasangan enantiomers. Okay? Dan boleh jugalah kalau you guys nak masukkan pasangan enantiomers ni dia adalah apa? Dia adalah mirror images to each other. Guys, dia adalah mirror images to each other. Itu juga boleh kita katakan sebagai salah satu juga ciri karakteristik of a pair of enantiomers. Okay, kelas. So ini kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan ability to rotate plane polarized light. Okay, kelas. Dia macam ni tau. Okay. Sekarang kita tahu kan, ada compound dia akan ada pasangan enantiomer. Ada compound tak ada. Contohnya kalau compound itu adalah apa? Ada chiral carbon, so compound itu akan ada, dia akan wujud sebagai dua keadaan. Dia akan wujud sebagai sepasang enantiomer. Tapi kalau compound itu tak ada chiral carbon, dia just wujud dalam keadaan satu sajalah. Kan? Okey, sekarang ni saya nak cerita macam mana kita tahu? Kan, macam mana kita tahu suatu compound tu ada enantiomer atau tidak? Ni saya nak jelaskan pada you all. Okay, actually class, ada suatu alat. Okay, ada suatu alat ataupun ada suatu device lah di mana kita gunakan this alat ini untuk kita nak detect sama ada suatu organic compound itu dia ada atau tak ada enantiomer. Dan nama alat ini guys, inilah dia yang disebut sebagai polarimeter. Polarimeter. Okay, so apa itu polarimeter? Okay guys, so polarimeter is an instrument, suatu alat that allows polarized light, cahaya terkutub, itu maksud polarized light, travel through a sample tube, di mana di sample tube ni guys, kita akan masukkan suatu organic compound. Okay, suatu organic compound. Dan daripada situ nanti kita akan detect sama ada organic compound tersebut ada atau tak ada enantiomer. Macam mana nak tahu? Dia macam ni tau kelas. Okay, apa yang berlaku dalam this polarimeter? Okay, so this polarimeter, kalau kita tengok kan, kita akan pancarkan satu polarized light. Okay, dan bila polarized light ini katakanlah kena pada organic compound tu, kita akan tengok adakah this plane polarized light dia akan rotate atau tidak. Sekiranya kalau this plane polarized light berlakunya rotation, guys, berlakunya rotation, maksud selepas dia keluar daripada sample tube tu, cahaya satah terkutub tadi dia terputar. Tak kisah dia putar sebelah kiri ke, clockwise ke, ataupun terputar anti-clockwise ke. Kalau terputar ataupun berlaku saja rotation of this plane polarized light, so itu menunjukkan organic compound tersebut mengandungi apa? Dia akan ada ataupun dia akan wujud as a pair of enantiomers.
Okay, kelas. Okay, saya tahu ramai yang masih lagi tak faham ni. Dan saya tak expect you all faham. Sebab apa? Sebab you all pun tak pernah tengok polarimeter depan mata kan. Okay. So sekarang ni pun kalau you guys nak tengok pun mungkin you guys boleh cari video lah. Cuba cari dalam Google ke information tentang polarimeter ni. Mungkin ada video yang you guys boleh nampak dengan jelas lah. Cuma dekat sini saya just tunjukkan gambaran macam ni saja kelas. Dia macam ni. Macam ni tahu kelas. Polarimeter ni, okay, dia macam ni. Kita ada satu sumber cahaya. Okay, kelas nampak? Kita ada satu light source. Sumber cahaya. Okay, dan you all pun dah belajar kan, cahaya ni, dia punya satah dia adalah in all directions. Kan, cahaya matahari kan, ataupun cahaya daripada sumber cahaya, dia punya satah dia adalah in all plane. Kan, dia kita katakan dia punya satah tu in any direction. So apa berlaku kelas, this light source, kita akan buat apa tahu? Kita akan pancarkan ataupun this unpolarized light, kita akan pancarkan pada satu polarizer. Ni polarizer kelas. Polarizer ni dia macam ni lah. Okay. Dia ada garisan halus ni. Kenapa? Apa yang berlaku kan? Bila this unpolarized light dia melalui this polarizer ni, so apa berlaku kelas? Cahaya yang keluar tu, nampak tak ni? Tak tahu you boleh nampak tak dekat skrin? Aku kecil sangat ni. Tak apa, nanti saya akan share slide ni, nanti you guys boleh tengok lah. Nampak tak kelas? See? Nampak tak? Cahaya yang keluar tu, dia akan keluar dengan satu satah saja. Nampak? Dia akan keluar dengan satu satah saja macam tu. Itu disebut sebagai plane polarized light. Guys, itu dimaksud dengan plane polarized light. Cahaya satah terkutub. And then, apa berlaku tahu kelas? This polarized light, kita akan pancarkan pada this sample tube ataupun this polarimeter. Dan juga kena ingat, kita masukkan apa dalam polarimeter ni ataupun dalam sample tube ni, kita akan masukkan dengan satu organic compound yang kita nak uji. Sama ada dia ada atau tak ada enantiomer ni kan. Kita akan masukkan this sample of organic compound into this sample tube. Jadi apa berlaku? Kita akan pancarkan this polarized light. Okey, sekarang ni kelas, kita tengok. Sekiranya this plane polarized light, apabila dia keluar daripada this sample tube, nampak tak kelas apa berlaku? See, apa jadi pada plane polarized light tadi? Asalnya dia tegak macam ni. Kan? 0 degrees. Tapi bila keluar daripada sample tube, nampak tak guys apa jadi? Dia punya plane polarized tadi dah bergerak. Ataupun kita katakan dia dah berlaku rotation. Dia dah rotate. Asalnya tegak kan? Tapi bila keluar daripada sample tube, dia dah rotate. Tak kisahlah rotate ke kiri ke, rotate ke kanan ke, as long as the plane polarized light is rotated, itu menunjukkan apa kelas? Itu menunjukkan compound ataupun organic compound yang kita uji itu, dia akan ada a pair of enantiomer. Dia akan wujud sebagai enantiomer. Itu dikatakan kelas. Apa itu enantiomers? Enantiomers adalah compounds yang boleh rotate plane polarized light. Okay, dia lah an organic compound yang kita katakan that can rotate this plane polarized light. Okay, kat mana kita akan detect? So kita akan detect dekat sini lah. Nanti dekat polarimeter tu, dia ada satu analyzer kat sini. Di mana kita akan analyze kat sini. Nanti dan kita boleh measure lah sebenarnya dia rotate tu berapa darjah. Adakah dia akan rotate 10 degrees to the left, ataupun 10 degrees to the right, ataupun 10 degrees clockwise, 10 degrees anti-clockwise. So kita akan detect ni daripada analyzer ni. Nanti kita akan tengok dekat eyepiece ni lah. So kita akan nampak. So bila berlaku rotation class, confirm compound tersebut akan ada a pair of enantiomers. Okay, dan kelas dia macam ni tau. Bila kita sebut tentang enantiomers ni, kan dia wujud sepasang kan? Katakanlah dia wujud sepasang A dengan B. Dia macam ni kelas. Kalau A rotate plane polarized light, katakanlah clockwise 10 degrees, dia punya pasangan dia juga akan rotate plane polarized light 10 degrees juga, 10 darjah juga, tapi dia akan rotate pada opposite direction. Macam inilah, satu dia rotate 10 degrees to the left, satu pasangan lagi, pasangan enantiomer yang satu lagi tu, so dia akan rotate 10 degrees to the right. Sebab tu kelas, bila kita sebut tentang enantiomer ni, dia akan ada dua istilah. Kan kita tahu sekarang enantiomer consists of a pair of two kan. So a pair of two ni kelas, satu tu kita labelkan sebagai L isomer dan satu lagi adalah sebagai D isomer.
Apa itu L dengan D? Ini saya akan tunjukkan selepas ni. Okey. Jadi basically macam inilah kelas. Yang dikatakan apa itu plane polarized light. You guys boleh nampak tak dekat diagram ni? Nampak tak kita ada light source melalui pada polarizer. Nampak tak kelas? And then dia akan keluar sebagai plane polarized light kan? And then bila plane polarized light ni melalui sample tube, sekiranya compound itu adalah ada pasangan enantiomer ataupun sekiranya compound itu adalah chiral compound, dia ada chiral carbon, so apa berlaku? Dia akan rotate this plane polarized light. So kita akan detect dekat mana? Kita akan detect pada analyzer lah. So kita akan tengok sama ada dia rotate itu to which direction. Adakah dia rotate to the left? Berapa degree? Ataupun dia rotate to the right? Berapa dia punya darjah dia? Berapa dia punya degree kau? Okay. So guys, itu dia masuk plane polarized light kan? Okay, sekarang ni macam inilah. Ini asalnya kan? Cahaya dia in any direction. Tapi selepas dia melalui polarizer, apa berlaku? Nampak tak kelas? Dia akan keluar dengan satu satah saja. Ini yang disebut sebagai plane polarized light tadi. Okay, right. Katalah sekarang ni kita ada suatu enantiomer molecules. Ataupun kita suatu chiral compound yang ada chiral carbon. Dan kita tahu, compound yang ada chiral carbon, dia akan ada ability to rotate the plane of the plane polarized light. Okay, contohnya lah macam ni tahu kelas. Katalah kita ada suatu compound. Okay, sekarang kita tahu this compound is chiral. Kenapa chiral? Nampak tak? Sebab this carbon bonded dengan 1, 2, 3, 4 atom yang berbeza kan? So maksudnya compound ini adalah chiral compound. Jadi bila kita masukkan dalam sample tube ni kelas, apa yang berlaku? Sekiranya kita pancarkan this plane polarized light, apa akan berlaku kelas bila dia keluar daripada sample tube? Dia akan keluar dengan akan terputar. Nampak tak? Asalnya katalah ini 0 degrees kan? Asalnya dia 0 degrees. Tapi selepas keluar daripada this sample tube, perhatikan apa jadi pada putaran plane polarized light. Dia dah rotate to the right. Ataupun dia dah rotate to dia dah rotate secara clockwise pada alpha angle. Pada sudut putaran yang tertentu. Guys, bila berlaku sahaja rotation of plane polarized light, so confirm this compound adalah chiral compound. Ataupun this compound akan ada a pair of enantiomer. So kelas itulah dia. Macam mana enantiomer ini kita kesan. Kan macam mana kita tahu sama ada suatu compound itu ada atau tak ada pasangan enantiomer. So kalau dia boleh rotate plane polarized light, so confirm guys, so dia akan wujud as a pair of enantiomer. Kadang-kadang kita ada satu compound kita tak tahu kan compound tu apa. Tapi kita nak cuba detect kan sama ada dia ada tak pasangan enantiomer. So macam inilah kelas. Kita akan gunakan this polarimeter. Okey. Dan you all pun dah tahu kan, enantiomers kan diwujud sebagai dua, sepasang. Dia macam ni tahu kelas. Separate enantiomers akan rotate plane polarized light in equal amount. Maksudnya kalau satu pasangan enantiomer tu, satu tu rotate 10 degrees to the left, satu lagi akan rotate 10 degrees juga, tetapi dia akan rotate 10 degrees to the right. That's why yang dikatakan inilah, maksudnya separate enantiomers akan rotate the plane polarized light in equal amount but in opposite direction. Sebab itulah kelas, setiap pasangan enantiomers ni kita boleh labelkan kepada dua. Ini, kita ada yang pertama dikenali sebagai dextro-rotary dan juga levo-rotary. Apa beza ni? Kalau dextro-rotary, ini adalah enantiomer yang rotate plane polarized light clockwise. Dia akan rotate ke sebelah ikut arah jam ataupun ke kanan. Tapi kalau levo-rotary, ini adalah pasangan enantiomer, okay, yang satu lagi kan pasangan dia kan. Okay, yang akan rotate, dia akan rotate sama degree tetapi dia akan rotate secara counter clockwise. So this isomer dextro-rotary ni kelas kita labelkan sebagai D isomer ataupun plus isomer. Jadi kalau you jumpa D isomer, itu merujuk kepada dextro-rotary isomer. Tapi kalau L isomer ataupun negative isomer ni kelas, ini merujuk kepada levo-rotary. Contohnya macam 2-butanol tadi kan. Kita tahu 2-butanol kan ada dia wujud sebagai a pair of enantiomers kan. So a pair of enantiomers of 2-butanol tu maksud dia apa? Maksudnya satu itu adalah dextro-rotary,
satu lagi adalah levorotary. Sebab tu kita akan ada D isomer, L isomer. So that's why class enantiomers they can always exist as a pair. Kan, satu tu D, satu lagi L. Macam mana kita tahu? Daripada polarimeter. Okay, dan ini penting ni kelas. Compounds yang boleh rotate plane polarized light, kita katakan compound tersebut adalah optically active. Dan apa syarat untuk compound itu optically active? Compound itu mestilah chiral compound. Apa itu chiral compound? Compound yang mempunyai chirality center. Compound yang mempunyai chiral carbon. Okey. Adakah ini terlalu banyak untuk you all nak faham hari ini? Saya harap semua orang okey. Kelas, are you okey? Okey tak semua orang? Okey, sir. Saya takut dah ini too much for you kan untuk nak digest banyak sangat information hari ini kan. Tapi basically kelas inilah dia. Okey, inilah dia macam mana kita detect enantiomers ni kan daripada polarimeter daripada polarimeter. Okey. Seterusnya kita ada masa sikit lagi ni. Inilah kelas kan yang saya cakap tadi lah. Kan, kita tahu sekarang ni enantiomers kan wujud sepasang kan. Jadi kalau sepasang itu, let's say satu daripada enantiomer tu, they rotate to the left ataupun to the right, yang satu lagi dia akan rotate opposite. Tapi dia punya degree dia sama kelas. Macam ni lah contohnya kan. These two adalah mirror image to each other. Apa? Maksudnya dua ni adalah pasangan enantiomers. Dan kedua-dua ni guys, kenapa dia berbeza? Dia berbeza ataupun kita katakan these two are different compound sebab the way the compound rotates the plane polarized light is different. Contohnya kalau ini adalah D isomer, dia akan rotate katakanlah, ni contoh katakanlah 10 degree. Dia akan rotate 10 degrees to the right. So pasangan dia juga akan rotate 10 degrees juga, tapi dia akan rotate 10 degrees to the left. Nampak tak kelas? Sebab itulah dia katakan dia boleh rotate ataupun kita katakan a pair of enantiomers akan rotate the plane polarized light in equal amount but in opposite direction. Kan, darjah yang sama, darjah putaran yang sama. Nampak asalnya sebelum masuk sampel tube kosong. Kan, tapi lepas keluar daripada tube, dia rotate dengan 10 degrees. Ini pun 10 degrees. Tapi yang beza apa kelas? Bezanya adalah dia punya direction. Direction putaran itu. The direction of the rotation is different. Okay? Alright. So inilah dia. Sedikit tentang yang disebut tentang optical activity class. Nampak tak ni contoh ni kelas? Okay, here. Yang tadi kita bincangkan, two butanol, remember? Two butanol. So sekarang kita tahu, so these two adalah a pair of enantiomers. Nampak tak guys? Ini enantiomers. Kita ada D-butanol, kita ada L-butanol. Maksudnya apa tahu? Maksudnya 2-butanol ni guys, dia akan wujud sepasang. Satu kita ada D-butanol, kita ada L-butanol. Nampak tak? Kan kita bincang tadi kan? Enantiomers, apa yang sama? Physical properties, nampak guys? Kedua-dua ni nampak? Physical properties sama. Kan? Boiling point sama. Density sama. Okay, index of refraction sama. Tapi nampak apa yang berbeza? Ni, sudut putaran dia guys. Ini magnitude sama, 13.52 darjah. Yang ni pun 13.52 darjah. Tapi satu itu dia rotate to the left, satu lagi dia rotate to the right. Nampak tak kelas? Itu yang kita katakan perbezaan dan persamaan, okay, untuk sepasang enantiomers. A pair of enantiomers. Okay, ini contoh untuk 2-butanol. Okay. Right, seterusnya. Contoh-contoh yang lain ni saya nak tunjukkan pada you all sebelum saya tamatkan lesson hari ni. Okay, saya ada satu compound saya nak share dengan you all. Dan this compound, nama this compound adalah limonene. Pernah dengar tak limonene? Dan tak ada kan dalam kelas ni yang buat tentang limonene you punya assignment tak ada limonene. You kata tahu limonene ni apa? Limonene inilah dia, the structure of limonene. Okay, dan kita tahu kalau you guys perasan, limonene ada apa kelas? Dia ada chiral carbon. Nampak tak dalam structure dia kan? Dia ada chiral carbon. So bila ada chiral carbon, maksudnya limonene akan wujud as a pair of enantiomers.
Dia akan ada a pair of enantiomers. So bila wujud a pair of enantiomers, guys, so limonene ni dia akan ada dua. Satu kita ada D-limonene ataupun plus limonene, dan satu lagi adalah L-limonene ataupun negative limonene. Okey. Nampak macam sama kan? Tapi sebenarnya berbeza kelas. Dua ini adalah two different compounds. Remember? Physical property sama. Tapi chemical properties dia tak sama kelas. Kenapa saya kata tak sama? You guys nak tahu tak? Limonene ni, kalau D-limonene, dia pun punya bau oranges. Oranges, buah oren. Itu ciri-ciri D-limonene. Tapi kalau L-limonene, dia mempunyai bau lemon. Nampak tak kelas? Itu dikatakan a pair of enantiomers ni kelas, physical property sama. Tapi dia punya chemical property dia tak sama. Ini satu contoh limonene. Kan? Kalau ikut benda yang sama kan? Tapi kalau dia punya pasangan enantiomer tu, totally opposite. Dia punya chemical property dia tak sama kelas. Okay, ini one example. Ini good example lah. Tapi sebenarnya kelas kalau you nak tahu sejarah tentang kesedaran manusia tentang kewujudan enantiomers ni, kepentingan untuk kita tahu kewujudan enantiomers ni bermula dengan apa tahu kelas? Bermula dengan satu compound, okey, bukan ini, bukan dopa ni. Jadi saya tunjukkanlah. Harap-harap sempat lah untuk saya explain. Okey guys, ini satu lagi contoh, tapi bukan inilah sejarah tu bukan. Ini dopa ataupun dihydroxy phenylalanine. Kalau you guys nak tahu, dopa ni juga adalah satu chiral compound. So dia akan ada L isomer ataupun L dopa, dia akan ada D dopa. Okay, nampak tak kelas? L dopa, D dopa. Sebab apa? Sebab these two are a pair of enantiomers. Okay, kalau you nak tahu L dopa dengan D dopa ni, ingat, L dopa is used to treat Parkinson's disease. Kan, untuk nak rawat Parkinson, kita menggunakan L dopa. Itu yang the good compound. Kan, tetapi D dopa adalah toxic to human. Nampak tak kelas? Inilah satu contoh kenapa kita kena tahu sama ada suatu compound itu ada atau tak ada enantiomers. Sekiranya ada, kita kena tengok adakah sepasang enantiomers tu, adakah both L isomer dan D isomer, adakah kedua-dua itu membawa benefit kepada kita, ataupun satu tu racun, satu tu bukan racun, ataupun dua-dua tu racun. Guys, itu kepentingan dia. Kenapa kita kena tahu tentang the existence of these enantiomers. Dan sejarah dia kelas bermula dengan apa tahu? Bukan bermula dengan dopa ni, tak. Dia bermula dengan inilah dia. This is the compound guys yang mencetuskan segalanya. That triggers kesedaran manusia ni tentang kenapa pentingnya kita kena tahu enantiomers ni. Bermula dengan this compound. Apa ni kelas? Namanya adalah thalidomide. Thalidomide dia ada chiral carbon. Inilah dia kelas. Ni, dia ada chiral carbon. So bila ada chiral carbon, kita tahu thalidomide of course dia akan exist sebagai a pair of enantiomers. Cuma pada masa tu, ramai tak sedar ni tentang kewujudan the existence of enantiomers dan kenapa pentingnya kita kena tahu tentang enantiomers ni. Bila mula berlakunya kesedaran guys, dia mula berlaku pada tahun 1961. Dan pada tahun ini terkenallah disebut sebagai thalidomide disaster. Kenapa thalidomide disaster? Saya akan ceritakan. Dan bertitik tolak daripada sinilah mulanya saintis mula sedar. Dan saintis pun dah mula fokus tentang kepentingan untuk kita tahu tentang stereochemistry. Sebelum tu tak ada kelas, tak ada siapa kisah pun. Mungkin adalah beberapa yang kisah tapi ramai tak apa istilah dia, tak ambil pot pun, tak ambil tahu pun tentang this stereochemistry. Apa sejarah dia tau sebalik this disaster dia macam ni kelas. Dulu sebelum 1961, thalidomide ni dia digunakan sebagai suatu drugs ataupun dadah lah ataupun ubat. Untuk apa? Untuk nak rawat morning sickness. Guys tahu tak apa tu morning sickness? Morning sickness ni bukan susah bangun pagi, itu bukan morning sickness. Morning sickness ni selalu berlaku pada pregnant woman. Biasanya pada the first trimester lah. Kan pregnancy ni kita boleh bagi pada 3 trimester kan. The first 3 months lah. The first 3 months of pregnancy biasanya akan ada simptom-simptom morning sickness ni. Dan pada masa tu
sebelum 1961, salah satu drugs yang digunakan nak mengurangkan this morning sickness, dia menggunakan this drug, thalidomide. Cuma pada masa tu tidak ada kesedaran tentang thalidomide ni sebenarnya ada L-thalidomide, dia ada D-thalidomide. Guys, dan apa kesan dia macam ni tau. Sebenarnya antara L-thalidomide dengan D-thalidomide, D-thalidomide itu yang sepatutnya ubat. Itu D-thalidomide. L-thalidomide ataupun dia punya pasangan enantiomer yang L tu, L-isomer tu, dia menyebabkan apa tau kelas? Dia menyebabkan direct injury to the developing embryo. Guys, boleh bayangkan berapa ramai yang gunakan this thalidomide pada masa itu tanpa tahu dia punya side effect ni. Sebenarnya yang ubat tu bukan L-thalidomide. D-thalidomide itu yang ubat untuk nak rawat morning sickness. Cuma pada masa tu tak sedar tentang benda ni tau. Sepatutnya dia kena asingkan L-isomer dengan D-isomer. Tapi apa yang berlaku pada masa tu, tidak ada kesedaran tentang this stereoisomer. Dan kelas, apa yang saya nak tunjukkan selepas ni agak grafik sikit Siapa yang tak tahan tutup mata lah. Okay, nak tahu tak apa jadi kelas? Inilah dia. Nampak? Inilah dia kesan bayi yang dilahirkan daripada this mothers yang menggunakan thalidomide. Berlaku apa guys? Berlakunya deformation. Kecacatan lah. Ada yang lahir dengan organ yang tak cukup, ada yang lahir dengan tangan dia kudung, kaki dia kudung. Nampak tak kelas? Sebab apa? Sebab daripada peringkat embrio lagi, L-thalidomide dah merosakkan di embrio. Sebab apa? Pada masa tu even pharmacist yang create drugs tu pun dia tak aware. Dia tak sedar pun tentang kepentingan untuk kita isolate dulu, asingkan L-thalidomide dengan D-thalidomide. Sebab masa tu tak ada kesedaran di kelas. Bertitik tolak daripada this horrible disaster, maka wujudlah kesedaran tentang pentingnya untuk kita tahu sama ada compound ada enantiomers atau tidak. Sebab apa? Sebab dalam sepasang enantiomers bukan semestinya dua-dua tu baik. Ada satu racun, satu bukan racun. Dan satu tu baik, satu tu tak baik kan. So kita kena identify dulu. Plus ini especially untuk apa tau? For those yang mungkinlah some of you yang nak sama dalam bidang farmasi kan. Kadang-kadang kita nak create drugs daripada suatu organic compound. You guys kena consider benda ni. Kan kena tengok adakah compound yang kita guna tu ada tak enantiomers? Wujud tak enantiomers? Dan kalau wujud enantiomers, adakah dua-dua itu baik untuk manusia? Kan? Inilah tahu kalau dua-dua racun, kalau dua-dua okey tak ada masalah kan? Ataupun kalau satu okey, satu tak okey, kita kena isolate dulu. Kita kena asingkan antara L dengan D-isomer. Nampak tak kelas? Inilah dia dikatakan thalidomide disaster tadi. Kalau you all nak tahu lebih detail, kalau you guys nak tengok gambar-gambar lain yang lebih menyayat hati tentang mangsa-mangsa kesan daripada this thalidomide, you guys boleh google lah, cuba cari. Just type je thalidomide disaster. Nanti dia akan keluar lah pelbagai kisah, pelbagai even ada yang survivor sampai sekarang masih hidup, tapi dalam keadaan yang tak sempurna lah, tapi masih hidup kelas. Dia punya survivor daripada this tragedy. Okay, nampak tak kelas? Kita kadang-kadang belajar juga organik, tapi kita kena tahu kan kita belajar ni untuk apa, kan? Kenapa kita kena belajar dan apa tanggungjawab kita sebagai orang yang belajar organic chemistry. Ikhlas So ikhlas sedikit tentang daripada mana datangnya kesedaran tentang this thalidomide. This stereoisomers. Right. And then last question. Sebelum saya tamatkan lesson ni, sikit lagi kelas saya stop. State the structural features of a molecule in order to be optically active. Yang kita dah bincang tadi lah kan. Apa syarat dia untuk suatu molekul adalah optically active? Yang pertama, dia mestilah chiral molecule. Okay? And then yang kedua apa kelas? Ni, kita bincang tadi kan. Molekul tersebut mestilah mempunyai ability to rotate the plane polarized light dekat dalam polarimeter. So these are the two requirements. So kalau compound itu boleh rotate plane polarized light dan dia adalah chiral molecule, dia ada chiral carbon,
So compound tersebut adalah optically active compound. Okay, kelas And then last question, sebelum saya tamatkan lesson ini. Okay, from the following list, identify the compounds that exhibit optical activity. Ingat lagi kan, macam mana syarat untuk suatu compound itu optically active? Mesti ada chiral carbon. Okay, kelas, compound number 1. Ada tak chiral carbon? Ada chiral carbon tak? Cepat, kita nak habis masa dah ni. 3D, soalan 3D kelas. Is there any chiral carbon in this compound? Ingat carbon dalam carbon-carbon double bond tidak boleh jadi chiral carbon. Ada tak chiral carbon? Saya rasa macam tak ada kan? Kan? Tak ada kan kelas kan? Okay. Tak ada. Tak ada. So, bila tak ada, maksudnya this compound adalah optically, nak tulis apa kelas? Inactive. Optically inactive. Why? Because tak ada chiral carbon. Okay, tak ada chiral carbon kelas. So optically inactive. Okay, seterusnya yang kedua. Ada tak chiral carbon? Compound number 2. Ada. Ada ni kan. This carbon, nampak? So this carbon adalah chiral carbon. So since this compound ada chiral carbon, so compound ini adalah optically active. Okay, optically active. Right, seterusnya. How about this? Compound number 3. Ada tak chiral carbon? Ingat lagi tak? Kalau you guys tak sure, cuba kembangkan. Nampak tak? Bila kita kembangkan, kita akan ada CH, Br. So sini kita ada CH2, CH3. So ini pun kita ada CH2, CH3. Nampak? Kita ada 2 ethyl yang sama kan? Kan? Ada 2 ethyl yang sama. Ini pun ethyl, ini pun ethyl. Apa tak guys? So ada ke tak ada chiral carbon? Tak ada chiral carbon. Jadi bila tak ada chiral carbon, compound number 3 juga adalah optically inactive. Maksudnya apa? Dia tak boleh rotate plane polarized light. Okay. And then seterusnya, yang keempat, ada tak chiral carbon? Ataupun is this compound chiral? Cuba kita kembangkan like this. So kita ada sini terikat dengan carboxyl. And then dia terikat dengan H. Nampak? Dia terikat dengan NH2. Dia terikat dengan CH3. Nampak tak guys? Berbeza kan? 1, 2, 3, 4 kan? So this carbon is chiral carbon. So bila chiral carbon means this compound adalah optically active. Okay? And then seterusnya, oh dah habis. Itu dah dia kelas. Okay? Itu dah dia jawapan untuk question number 3D. Dan kesimpulannya dekat sini kelas. So ingatlah bila kita cerita tentang isomers, okay, you guys tahu tentang isomers kan? Kita ada 2 isomers. Apa? Kita ada constitutional isomers dan kita ada stereo isomers. So apa beza dia? Constitutional isomers, connectivity totally berbeza. Tapi kalau stereo isomers, connectivity sama tetapi berbeza in terms of the 3-dimensional arrangement in space. Okay. Dan under constitutional isomers kita ada berapa? Kita ada 3 kan? Tapi under stereo isomers kita ada 2. Dan you guys baru saja belajar enantiomers. Dan sebelum ni you guys belajar apa? Diastereomers kan? Di mana enantiomers adalah mirror images. Tetapi diastereomers adalah non-mirror images. Apa? Cis-trans isomers. Kan? And then kalau untuk constitutional isomers, ada 3 tu lah. Kita ada chain isomer, positional isomer dan functional group isomers. Akhirnya, okay, kita dah habis lah. Kita dah habis untuk 11.3. So, dalam next lesson nanti kelas, kita akan sambung dengan 11.4. Itu kita akan sambung di dalam your next tutorial. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih semua.